Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua anda yang bersama saya di pagi ini dalam siri keuangan Islam semasa. Alhamdulillah, kita telah melalui satu perjalanan yang cukup panjang sempena Perintah Kawalan Pergerakan di musim COVID-19 ini, dan saya telah mengambil kesempatan untuk membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan satu siri sharing dalam konteks keuangan Islam semasa, dan kita telah melalui satu fasa yang cukup panjang melihat kepada sejarah perbankan Islam dari segi instrumen perbankan Islam, insurans takaful ataupun Islam insurans, dan kita bergerak kepada pasaran modal Islam seperti saham, saringan dan juga pasaran derivatif. Dan pada hari ini saya ingin meneruskan tajuk yang mungkin tidak begitu popular di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, kerana tajuk ini bukanlah tajuk ataupun produk ini bukanlah produk yang biasa dalam masyarakat. Ianya berbeza dengan saham, dengan emas, dengan forex, dengan option, dengan waran, dengan property dan unit amanah sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan adalah pelanggan yang sentiasa melakukan transaksi tersebut. Tapi sukuk ini adalah satu instrumen yang dikendalikan oleh bank-bank tertentu, dan pelaburnya juga adalah pelabur-pelabur yang di-approve, yang disahkan oleh pihak tertentu, penyelia bank negara sentiasa security, untuk menjadi pelabur-pelabur dalam pasaran sukuk ataupun bond Islam. Jadi kepada ramai, kepada rakyat umumnya, mereka jarang mungkin mendengar sekalipun apakah itu sukuk dan apakah itu bond Islam. Sedangkan dari segi faktanya, dari segi kedudukannya, aset sukuk ini aset yang cukup besar. Walaupun aset perbankan itu besar, tapi dari segi aset perbankan, aset saham dan ketiga aset sukuk ini adalah yang terbesar dalam konteks negara. The market share of sukuk is quite enormous dan juga besar. Dari segi Malaysia lah. Malaysia adalah negara yang paling banyak menggunakan sukuk di peringkat dunia. Jadi kita punya nama harum kita di peringkat dunia cukup hebat dari segi teknologi, kemahiran pengeluaran sukuk dan juga pelabur sukuk di peringkat dunia. Kita menggunakan sukuk Islam, maka tabung haji boleh beli, EPF boleh beli, syarikat-syarikat pelabur-pelabur lain boleh membeli, dan juga bank-bank, kerana kita mempunyai barisan pelabur, the list of investors who are more than ready and keen to invest in sukuk. Berbeza dengan di tempat-tempat lain, mereka tidak ada satu kumpulan pelabur yang bersedia untuk membeli sukuk Islam yang dikeluarkan untuk membina portfolio aset pelaburan mereka yang berbentuk hutang atau keberhutangan. Saya jelaskan sedikit tuan-tuan dan puan-puan, takut ada sedikit salah faham ya. Dalam sebuah negara, sistem kewangan ditunjangi oleh dua asas. Asas perbankan yang dikendalikan oleh bank-bank, sama ada bank komersial atau bank pelaburan, mereka dikawasi oleh pihak Bank Negara Malaysia. Itu asas yang pertama. Dan juga di dalam perbankan ada juga industri insurans, iaitu untuk skim perlindungan dan juga skim pelaburan melalui skim insurans, sama ada yang Islam ataupun yang konvensional. Satu lagi sayap atau tunjang kepada sistem keuangan negara adalah pasaran modal. Pasaran modal adalah satu pasaran yang tidak melibatkan perbankan. Dia melibatkan satu aspek pelaburan yang memerlukan kepada pelabur untuk membayar upah tertentu, kos yang tertentu, charge yang tertentu untuk masuk dalam sistem ini. Mereka kena bayar broker, sebab broker ada gaji yang dibuat, ada usaha yang dilakukan, ada sistem yang perlu digunakan pakai. Jadi ada macam satu skim pelaburan yang tersusun. Berbeza dengan perbankan, perbankan adalah satu sistem untuk mengambil lebihan surplus dalam kecairan masyarakat untuk disimpan di bank, untuk kegunaan mereka yang memerlukan daripada bank, disalurkan kepada mereka yang memerlukan melalui perantaraan bank. Jadi situ dinamakan sebagai
indirect investment daripada rakyat. Rakyat telah meletakkan wang di bank, bank yang menjadi pengurus segala-galanya. Tapi dalam pasaran modal dinamakan sebagai direct investment, pelaburan langsung, di mana kita orang biasa rakyat boleh pergi kepada mana-mana broker dan ingin melabur terus dalam saham dan unit amanah dalam sukuk kalau dibenarkan oleh kerajaan. Jadi kita menjadi pelabur langsung kepada sistem keuangan. Itu namanya pasaran modal. Dan tujuannya bukan untuk keselamatan, untuk convenient, untuk keselesaan macam bank. Kita ada duit lebih, simpan di bank. Kita perlukan, kita pergi bank, cucuk ATM, transfer duit sebagainya. Itu untuk convenient, bukan sangat untuk pelaburan. Tapi pasar modal, pasar menyediakan satu platform dan juga produk-produk yang dikawal selia untuk memudah cara aktiviti pelaburan rakyat, syarikat dan juga negara secara keseluruhannya. Jadi kita kena faham ya, pasaran perbankan ataupun institusi perbankan dan juga institusi pasaran modal. Dua tunjang sistem keuangan negara moden pada hari ini. Di sebahagian negara ada dua penyelia, regulator. Ada yang melihat pada perbankan, ada dan juga insurans, ada juga yang melihat kepada pasaran modal. Ada juga negara yang hanya satu regulator yang melihat kepada kedua-duanya sekali di bawah bidang kuasa satu agensi pengawal selia. Jadi itu dari segi pentadbiran, tapi dari segi fungsi, dari segi functionalities, dari segi tanggungjawab dan tindakan ada dua konsep berbeza. Konsep perbankan menguruskan kecairan secara tidak langsung dalam masyarakat dan juga menguruskan pemodalan, pendanaan, pelaburan secara langsung oleh masyarakat melalui pasaran modal. Jadi dalam pasar modal pun ada dua bidang utama ataupun tiga bidang utama, iaitu pasaran equity. Kita ada bincang sahamnya, bagaimana kita menjaring saham, bagaimana kita membuat unit-unit amanah di bawah saham, ada juga pelaburan hartanah, pelaburan emas, pelaburan yang berbentuk aset pendasar, dan juga kita sentuh tentang pasaran derivatif panjang lebar, tentang pasaran-pasaran mushtaqat, derivatif terbitan daripada produk asal. Yang belum kita sentuh ialah pasaran modal hutang. Ada pasaran modal equity, saham dan anak beranaknya. Ada pasaran derivatif, iaitu pasaran lindung nilai. Yang ketiga adalah pasaran hutang, sama ada hutang itu konvensional ataupun Islam. Namakan pasaran modal hutang, iaitu debt capital market dan juga equity capital market dari segi pembahagian pasaran modal dalam sesebuah negara. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya saudara Akram. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akram, Ahmad Fahmi, Zahari, Mustafa, Daud Hamzah yang selalu ikut perbincangan saya. Daud kata hari ini, ingatkah hari ini ada sambungan blockchain dan kriptografi? Saya rasa dah selesai tajuk tersebut, tapi saya tidak menghalang mana-mana soalan yang nak ditanya sepanjang kuliah saya, sebab saya telah menyediakan foundation yang agak insya-Allah boleh diambil sebagai pegangan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya saya apa ya soalan tentang keuangan, yang rendah ke, yang tinggi ke, yang payah ke, yang susah ke, yang mudah, silakan. Yang mudah saya jawab, yang susah saya tak jawab. Senang saja. Jadi silakan tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan zakat, wakaf, apa sahaja yang berkaitan dengan keuangan ataupun kebendaan dan juga kehartaan, al-maliyah dan juga kehartaan. Saya alu-alukan dia. Kita bincang. Kita bukan nak berikan fatwa, nak berikan satu pandangan yang solid dan konkret, sekadar untuk memberikan perspektif, insight dan juga pandangan-pandangan yang boleh membina kefahaman tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Saudara Daud Hamzah, tidak ada lagi perbincangan khusus kepada Bitcoin dan juga kriptografi atau cryptocurrency, tapi silakan tanya, saya akan menjawab apabila ada kesempatan. Cik Irham, mamu bagan Islamic dual currency dalam forex itu macam mana doktor? Islamic dual currency ini boleh dilakukan secara patuh syariah. Ada cara-caranya dan pelbagai bentuk yang dilakukan dalam pasaran Malaysia dan juga antarabangsa. Tapi saya kena melihatlah apa dia punya galor-galor, dia punya
gelombang produk tersebut, cara dilakukan, bukan sekadar untuk memberikan fatwa berdasarkan satu perkataan begini. Ramai orang bertanya saya, Dr. Daud, kenapa tak bagi jawapan yang tepat? Tanya tentang ABC, jawapannya ya, betul, tak boleh, tak boleh. Saya ingin sebutkan bahawa dalam syariah itu bukan caranya. Untuk memberikan halal dan haram, saya memerlukan satu kajian yang lebih terperinci. Saya tidak boleh menerima kenyataan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kenyataan tuan-tuan dan puan-puan tidak lengkap ataupun bias, itu lebih teruk lagi lah. Katakan saya ingin ditanya tentang option yang dilakukan oleh sebuah broker. Kalau betul saya ingin menjadi penasihat syariah kepada broker tersebut, saya akan melihat semua dokumen asal broker tersebut, sijil lahir broker tersebut, di mana mereka dilahirkan, di mana bidang kuasa mereka, dan saya akan telefon rakan-rakan peguam saya di tempat mereka berdaftar, sama ada di Eropah, sama ada di Amerika Syarikat, bertanya tentang kapasiti broker ini dari segi bidang kuasa mereka. Adakah mereka broker kelas A, kelas B, kelas C? Apa beza broker yang pelbagai ini dari segi kemampuan mereka menyerahkan saham utama kalau ingin di-exercise? Adakah mereka pencair? Adakah mereka dipanggil primary market player, sekadar diberikan lesen untuk mencairkan pasaran, atau mereka diberikan lesen untuk benar-benar mewakili saham-saham tertentu di pasaran. Jadi tuan-tuan, bukannya mudah. Tuan-tuan tidak boleh memberikan satu kenyataan dan Dr. Daud kena menjawab. Saya boleh menjawab, tapi jawapan saya tidak akan lengkap dan tidak boleh dipertahankan. Jadi kalau nak menjadi jawapan yang lengkap dan pertahankan, saya kena membuat kajian berjam-jam dan saya akan membuat due diligence yang 360 degree. Dan itu memerlukan satu masa dan juga itu bukan tanggungjawab saya. Tuan-tuanlah yang sepatutnya menjadi pelabur yang terpaksa melantik orang-orang tertentu, peguam-peguam tertentu ataupun promotor tertentu untuk membuat kaji selidik. Sediakan 100 soalan, biar mereka menjawab, bukan 2-3 soalan untuk mendapat fatwa. Pengalaman saya untuk sampai kepada fatwa yang konkret, yang solid, more than 100 question. Kita kena tanya soalan dan situ akan menjelaskan sama ada jawapan yang kita kendaki ada benar-benar jawapan yang tepat, yang disokong oleh fakta dan data, dokumen perundangan, audit report, peer punya, kita pun dia punya rakan-rakan sejawatnya dari segi broker yang sama, apa pandangan mereka. Sebab broker ni memang nak jual barang, mereka jual apa sahaja. Mereka boleh kata macam, yes, kita ada, kita boleh sebagainya, tapi dokumen mereka tak membolehkan. Mereka terpaksa pinjam broker saham yang lain sometimes. Mereka tidak boleh jual apa yang mereka janjikan. Mereka ada SPL, ada share borrowing and lending. Dia tak tahu benda itu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perlu kepada melihat sijil lahir mereka, apa yang mereka boleh buat, tak boleh buat. Jadi minta maaf rakan-rakan yang minta saya beri jawapan yang lebih straight to the point. I wish I can do that, tapi I can't. Syariah tidak semudah begitu. Syariah tidak senaif begitu. Syariah tidak semurah begitu. Syariah memerlukan ilmu yang lengkap, kaji selit yang lengkap. Saya namakan sebagai syariah due diligence, syariah DD. Itulah kerja penasihat syariah. Nampak mudah penasihat syariah ni, Dr. Daud bagi jawapan mudah aja. Tidak. Years of pengalaman, month of research, hours of pertanyaan, teleconferencing, menyelidiki, bertanya soalan-soalan yang payah, yang susah untuk memberikan jawapan untuk tujuan sampai kepada kebenaran. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat sikitlah pencerahan daripada saya. Bukan saya tak nak jawab, tapi nak jawab perlukan berjam-jam, perlukan kajian yang lebih teliti. Kenapa tidak tuan-tuan lakukan yang sedemikian? Tuan-tuan pelabur dalam bidang tentu, forex-nya, option-nya, warannya, future dan sebagainya, saya telah berikan satu pandangan umum. Cuba buat kajian sendiri dan cuba sampai dekat dengan keputusan yang hampir dengan apa yang saya nyatakan dari segi prinsip-prinsip keuangan Islam yang patuh kepada ajaran agama. Terima kasih diucapkan kepada saya, Muhammad Rohizat, atas ilmu yang manfaat. Ini bukan ilmu saya, ini ilmu yang saya dapat daripada ramai rakan-rakan penasihat syariah, tokoh-tokoh agama yang lain, daripada pakar-pakar industri, bermusyarat dengan mereka. Mereka lah guru saya.
mereka klien saya, pelanggan saya, dan mereka juga guru. Jadi hidup ni begitulah tuan-tuan dan puan-puan, ilmu ini mesti dikongsikan. Ilmu ini mesti dijanakan melalui perkongsian dan bukan melalui kita nak impose. Ini ilmu, ini yang betul, ikut sahaja. Itu bukan ilmu. Ilmu mesti dikongsikan dan secara demokratik. Tidak ada ilmu yang berbentuk imposition, iaitu kita paksa tanamkan di dalam muka bumi ini. Terima kasih Zul Penang yang sentiasa bersama saya. Terus kepada sukuk ini. Jadi sukuk adalah satu instrumen pasaran modal secara hutang. Dia bukan secara ikuti. Ikuti ada perkongsian untung dan rugi, mesti tanggung rugi, mesti kongsi untung kalau ada untung dengan dividen dan sebagainya. Tapi orang kata, boleh tak hutang Islam ini? Ini tajuk yang cukup hebat, iaitu sukuk ini dia menjadi isu yang polemik juga dalam konteks para ulama. Bukan setakat di Malaysia, di luar negara pun mereka mengatakan kenapa tidak sukuk ini dijadikan instrumen ikuti. Jadi menarik soalan tersebut. Kita keluarkan sukuk, dia bukannya bentuk ikuti. Dia bukan bentuk hutang, tapi ikuti di mana pemegang sukuk mesti menanggung untung dan rugi dengan pengeluar sukuk. Sukuk issuer dengan sukuk holder. Jadi sukuk ini atau bond ini Islam ini dikeluarkan oleh pengeluar, namanya pengeluar. Issuer, al-musdir, dan juga dilanggani oleh pelabur, oleh pemegang sukuk. Kita panggil sukuk investor, sukuk holder, dalam bahasa konvensional bond holder ataupun IOU holder. Kita bincang hutang dulu. Apa konsep hutang ini? Dalam konvensional, tuan-tuan dan puan-puan, bila syarikat memerlukan modal, syarikat yang besar-besar lah. Kalau syarikat kecil, dia tak buat sukuk. Sukuk ni adalah satu jumlah yang kena besar dan kena sesuai dengan jumlah saiz syarikat tersebut. Katakan syarikat itu syarikat hospital swasta. Mereka mendapat sambutan yang ramai dalam konteks COVID-19 ini untuk membekalkan peralatan-peralatan perubatan, katil yang boleh kalis, contohnya lah COVID-19, pakaian yang boleh kalis COVID-19 yang boleh pakai buang, ada PPE untuk keselamatan para doktor. Mereka mendapat permintaan yang banyak daripada rakyat. Mereka juga ada alat untuk masuk ke sekolah universiti, ada alat pengesan suhu secara automatik, ada juga terowong untuk membunuh virus bila kita masuk terowong tersebut. Dengan COVID-19 ni macam-macam idea dia datang dari pemikiran kita. Mereka perlukan katakan 500 juta. Mereka tidak ada modal yang banyak. Jadi ada 2-3 pilihan. Pertamanya, kalau mereka bersyarikat di Bursa Malaysia, mereka boleh keluarkan saham baru. Mereka dilutekan, cairkan saham mereka keluarkan saham baru. Faham ya? Dapatlah 500 juta, buatlah apa yang mereka nak buat. Ataupun mereka kata, kita keluarkan option patuh syariah, sebab mereka patuh syariah, keluarkan sebanyak 100 juta berdasarkan option, dan pemegang option itu boleh beli saham tersebut masa hadapan. Jadi 100 juta itu dah besar dan mereka pinjam bank 400 juta. Jadi cukup 500 juta. Ataupun mereka pinjam pada bank 500 juta. Pinjam bank ni melalui perbankan Islam pun boleh, tetapi kosnya tinggi kerana bila syarikat membuat pembiayaan langsung pada bank, kos pendanaan agak tinggi kerana bank adalah satu pihak dan mereka akan imposkan kadar semasa pasaran dan tidak ada negotiation. Dia panggil take or leave it. Ambil ataupun tinggal saja. Itu bank punya perwatakan. Tak salah, tapi itu bidang kuasa bank dan itu cara bank beroperasi. Ataupun syarikat ini mengeluarkan preference share, saham keutamaan, di mana saham ini tidak mencairkan pemegang saham mereka yang asal, tapi memberikan satu keutamaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham ini dalam bila mana ada positive income, boleh dibagikan keuntungan, atau syarikat ini digulungkan, pemegang saham keutamaan mendapat priority, keutamaan mendapat balik apa yang ada dalam aset sebuah syarikat bila digulungkan, bila digulung tikarkan. Jadi itu preference share. Katakan keluarkan preference share 500 juta, dapat 500 juta itu untuk membuat bisnes baru. Ini adalah 2-3 perkara: bank, saham, ataupun option dengan bank, ataupun preference share.
preferred ada kelemahannya, ada kekuatannya. Bank ada kelemahannya, ada kekuatannya. Itu juga option ada kelemahan dan juga ada kekuatan. Option boleh mendilutkan, mencairkan pemegang saham utama. Jadi pemilikan mereka akan berkurangan kalau berlaku option ditukar kepada saham ataupun preferred share mungkin jadi convertible kepada saham utama. Jadi antara instrumen yang menarik adalah instrumen bond. Kita bincang bond dulu, bond yang konvensional, kemudian kita masuk yang bond Islam ataupun namanya sukuk. Syarikat ini di Malaysia ni bond satu perkara yang sudah biasa. Malah Malaysia merupakan negara yang cukup maju dari segi teknologi, dari segi instrumen, dari segi ilmu, kemahiran, skill mengeluarkan bond Islam atau bond yang konvensional. Jadi syarikat ini memerlukan 500 juta, mereka keluarkan bond, mereka keluarkan satu sertifikat namanya bond ini diapungkan dalam pasaran dengan kupon, dengan dia punya kupon dia punya kepingan pulangan itu ditetapkan katakan 4%. Jadi setiap pemegang kupon tersebut akan mendapat pulangan 4% tahun selama 5 tahun. Jadi dikeluarkan 500 juta selama 5 tahun dan kupon katakan 4%. Okay? Jadi 4% daripada 500 juta akan dibahagikan kepada pemegang-pemegang bond konvensional tersebut. Sebab itu disebutkan bond ini sebagai IOU. IOU, iaitu bond ini ada satu sertifikat menandakan keberhutangan orang yang mengeluarkan bond pada orang yang memegang bond tersebut. Jadi mana-mana orang yang ada bond tersebut, katakan bond Telekom Malaysia, bond Malaysian Airlines, AirAsia, bond syarikat-syarikat seperti Sam Derby, seperti IOI dan sebagainya lah. Banyak syarikat mengeluarkan bond umumnya ataupun sukuk. Jadi pemegang bond tersebut adalah mereka yang ada hak untuk hutang mereka dengan mereka yang mengeluarkan bond tersebut. Jadi namanya IOU. Jadi sampai masa kena bayar. Katakan 4% setahun, setiap 6 bulan 2% lah dia bayar sebagai namanya interest riba dalam konteks konvensional. Tapi itu adalah bond yang hampir sama dengan perbankan. Tapi apa beza instrumen ini dengan perbankan? Ada bezanya. Yang pertamanya, pemegang bond ini, menarik ya, pemegang bond ini, mereka boleh simpan bond ini sehingga tarikh matang. Dan mereka serahkan balik dan mereka dapat balik 500 juta yang mereka sumbangkan secara proportionate lah. Kalau kita sumbang 1 juta, daripada 500 juta, kita dapat 1 juta dengan 4% tahun. Itu kita punya hak sebagai pemegang bond yang dikeluarkan oleh syarikat ABC tadi. Menariknya bond ini, pemegang bond ini boleh menjual sertifikat ini dalam pasaran kedua, namakan secondary market, pasaran sekunder dalam bahasa teknikal hari ini. Pasaran kedua lah mudah. Mereka melabur dalam bond ABC, syarikat ABC, mereka pegang dan mereka perlukan kecairan untuk diri mereka sendiri. Mereka pergi kepada pasaran. Di Malaysia ada pasaran yang berbentuk OTC, tidak ada lagi pasaran di Bursa Malaysia. Di setengah negara, bond ini akan disenaraikan di bursa, di exchange. Tapi di Malaysia, banyaknya berdasarkan over the counter OTC. Jadi mereka membuat panggilan kepada broker mereka, kami nak jual pegangan kami sebanyak 50 juta, siapa yang nak beli? Itu kehebatan bond. Jadi bond itu boleh dijual beli dalam pasaran, malah aktif di Malaysia. Malaysia negara yang agak aktif dari segi secondary trading. Jadi bond itu boleh dicairkan dan boleh dijual. Sebab itu, berbeza dengan perbankan yang tidak dicairkan, bank menjadi pemberi pinjam selama 5 tahun, bank boleh jadi super power, boleh katakan ini kosnya kamu terima ataupun kamu tak terima. Take it or leave it. Tapi sebab adanya aspek pemudah cairan sukuk dalam pasaran, maka selalunya kos peminjaman melalui bond ini lebih rendah daripada bank. Kalau bank mengenakan kos katakan 5% untuk 5 tahun, contohnya, kalau sukuk pastinya lebih murah daripada 5%, 4%, 4.2, 4.3, mungkin 3.8, 3.9, sebab ia memberikan kuasa kecairan kepada pemberi pinjaman atau pemegang bond tersebut. Dalam ilmu keuangan tuan-tuan dan puan-puan, semakin cair sesuatu barang itu,
semakin cair suatu aset tersebut, semakin kurang kosnya. Itu logiknya. Sebab kalau kita pegang barang macam rumah kan mahal, dia kosnya tinggi. Tapi kalau kita beli suku saham, senang kita nak jual bila perlukan wang, jadi dia lebih murah dan lebih mudah diuruskan. Begitulah juga dengan bond ini. Jadi bond ini menyediakan peluang untuk syarikat meminjam dalam bahasa konvensional wang daripada pemegang-pemegang bond dengan kadar yang lebih murah, untung kepada pengeluar, tetapi memberikan kemudahan kepada pemegang bond untuk mencairkan bond mereka bila perlu. Itu juga memberikan advantage, satu kelebihan yang utama kepada pemegang-pemegang bond Islam ataupun bond yang bukan Islam patuh syariah. Ini tonton jelas ya, saya nak ceritakan dengan contoh yang sedemikian supaya nampak jelas apa beza kita pinjam dengan bank dengan pinjam dengan melalui instrumen bond kepada syarikat-syarikat besar. Ada beza dan memberikan significant saving of the cost. Sebab itu bond maju dan popular di kalangan syarikat-syarikat besar kerana kosnya dapat diuruskan dengan lebih baik dan juga memberikan pertamanya persepsi masyarakat kepada syarikat tersebut. Kalau pinjam bank yang menilai prestasi syarikat tersebut tidak memberikan impak yang besar. Tapi kalau syarikat mengeluarkan bond sebanyak 500 juta, 1 bilion dan dilanggani oleh syarikat-syarikat besar, oleh EPF, oleh KUAP, oleh tabung haji, oleh syarikat-syarikat yang besar-besar, jadi memberikan persepsi syarikat-syarikat di Malaysia ni memberikan satu pandangan positif syarikat ini. Mereka sanggup memberikan wang dan mereka percaya kepada syarikat ini. Jadi memberikan kesan yang banyak kepada sebuah syarikat melalui instrumen bond kerana ia merupakan instrumen pasaran modal, iaitu boleh dimiliki dan boleh dilaburi oleh seramai mungkin mereka yang layak dalam masyarakat. Itu kehebatan pasar modal. Bukan makna bank tak hebat, bank ada tugas dan fungsinya tersendiri. Saya akan kupas dalam siri-siri yang akan datang apa sebenarnya fungsi bank Islam berbeza dengan fungsi-fungsi yang lain dalam negara. Jadi orang pun tak faham. Orang kadang-kadang minta kita main bola, sumi rugby. Tak boleh lah. Kalau kita pemain bola, kita adalah Muhammad Salah yang boleh menjaring bola daripada segala posisi yang ada, yang susah, yang sukar, yang mudah. Kita tak boleh minta dia main rugby. Dia badan kecil, dia tak boleh lari, tak boleh berlanggar dengan orang. Kena ada permainan yang tersendiri. Kalau kita bermain perbankan, itulah permainan kita. Kalau kita bermain pasaran modal ikuti, itulah pasaran kita. Kalau kita bermain pasaran modal hutang, itulah pasaran kita, itulah gelanggang kita, itulah kita punya padang permainan kita. Jadi berlaku dalam masyarakat dan juga di kalangan ulama-ulama, para sarjana, para ekonomi Islam yang confused. Mereka nak kalau boleh nama Islam saja, semua boleh buat. Hutang boleh buat, ikuti boleh buat, derivatif boleh buat, tak boleh. Ada sistemnya. Dan negara telah meletakkan sistem yang terurus untuk menjaga keselamatan dan kelestarian semua pihak yang berkenaan, the stakeholders. Ini yang kadang-kadang minda syarah kita, minda syarah yang rapuh, yang cepat, yang gopoh, yang tidak melihat kepada ilmu yang lebih menyeluruh. Jadi saya akan kupas dalam siri-siri yang akan datang untuk membuka minda. Kita nak minta anak kita yang pandai melukis untuk menjadi seorang pelukis, janganlah kita minta dia menjadi seorang tukang misalnya, sebab skillnya berbeza dengan seorang ahli tukang atau seorang ahli pemuzik, seorang ahli matematik, seorang saintis. Begitu juga dalam konteks kewangan, ada tugas dan peranan masing-masing. Jadi faham tuan-tuan ya, bond itu adalah instrumen hutang yang dikeluarkan di sebuah syarikat yang memerlukan dana tertentu dan selalunya kos pinjaman tersebut lebih rendah pada bank. Dan keistimewaan kepada pelabur bond ini, mereka boleh melabur, boleh memberikan pembiayaan pinjaman dan mereka juga mendapat untung secara tetap sebab hutang, dia merupakan hutang. Setiap 6 bulan kena bayar 2% contohnya, atau setahun 4%. Tetapi kelebihan pada mereka juga boleh trade, boleh jual, boleh transfer bond tersebut dalam pasaran kedua dengan harga permintaan dan penawaran, demand and supply, dan willing buyer, willing sell. Ada agensi yang menguruskan penilaian harga pasaran kepada bond-bond yang diperniagakan di OTC di Malaysia, over the counter di Malaysia. Jadi itu konsep keberhutangan dalam konteks bond.
Kita tak bincang lagi bond Islam ni, minta maaf. Jadi saya panjang masa sikit untuk nak ceritakan tentang sistem keuangan negara, bank dengan pasar modal. Kemudian kita bincangkan pasar modal, ada equity, ada derivatif, ada juga pasaran hutang. Dan hutang itu ada dua, hutang Islam dengan hutang yang tidak patuh syariah. Jadi kita akan sambung besok. Saya ingat saya boleh cover sukuk satu sesi, tak boleh nampak panjang juga perbincangannya. Mungkin tak menarik di kalangan tuan-tuan dan puan-puan kerana ramai tak tahu apa itu sukuk, tak pernah dengar, tak pernah buat transaksi. Tapi saya ceritakan untuk kita punya kesempurnaan perbincangan tentang keuangan Islam. Nanti tuan-tuan kata Dr. Daud bincang banyak perkara, sukuk tak dibincangkan. Kenapa? Jadi saya berikan masa untuk sukuk mungkin 1-2 sesi ini untuk memberikan sedikit pencerahan, untuk kita menjadi orang yang memahami sistem keuangan Islam menyeluruh, supaya kita mempunyai satu lantai yang kuat bila mana kita bercakap tentang keuangan Islam. Ramai yang meminta macam-macam. Minta, saya nak ni keuangan Islam, saya nak keuangan Islam begini, saya punya perasaan begini, saya punya cita-cita begini, visi saya begini. Baik, cantik, cun. Tapi adakah anda memahami sistem keuangan Islam menyeluruh yang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing? Ini tajuk kita yang kita akan kupas, kita akan bedah dan kita akan sambungkan di masa hadapan. Terima kasih kepada semua yang bersama saya. Saya tengoklah apa soalan-soalan yang boleh saya ambil dan saya tangkap pada hari ini. Dalam konteks preference share, kata soalan Mamu Bagan, konsep tanazul dalam pulangan fix bagaimana doktor? Itu adalah pandangan ulama di Malaysia di peringkat Social Security, bila mana berlakunya keutamaan kepada pemegang saham keutamaan dalam konteks dividen dan juga dalam konteks khususnya bila syarikat digulungkan, mereka menjadi pemilik pemegang saham yang lebih layak mendapat segala aset yang masih berbaki bila syarikat digulungkan. Kita gulung syarikat, tutup syarikat, ada aset kita jual. Dia punya equipment, machinery, IP dia adalah lebih sikit, katakan 1 juta. Hutang katakan dah bayar hutang semua, tinggal 1 juta. Siapa yang dapat 1 juta? Ini akan diberikan kepada pemegang saham utama dulu berdasarkan hak mereka, katakan 8%. Kalau 8% itu adalah jumlahnya sebanyak 80 juta. Mereka dapat dulu 80 juta ini, 20 juta itu baru diberikan kepada pemegang saham biasa, ordinary share holders. Ini dibenarkan oleh SC, pihak Social Security, kerana berdasarkan argument hujah tanazul, iaitu pihak waktu kita nak keluarkan preference share itu, kita telah mendapat keizinan pemegang saham biasa dalam AGM mereka untuk mengeluarkan saham utama, dan persetujuan itu dinyatakan dengan jelas kalau berlaku keuntungan, kalau berlaku kerugian dan penggulungan, preference shareholder dapat dulu. Jadi mereka telah tanazul, telah memberikan hak mereka atau melepaskan hak mereka kepada pemegang saham utama daripada hari pertama lagi. Jadi dibenarkan dalam konteks pandangan penasihat syariah di Social Security Malaysia. Itu konsep tanazul. Kita telah melepaskan atau tanazulkan, meriliskan hak kita kepada orang lain. Muhammad Sahil, terima kasih. Saya pun terima kasih kepada Muhammad Sahil yang bersama saya. Diana, semakin cair suatu aset, semakin rendah kosnya. Ini penting kerana kecairan itu adalah ikuti. Hari ini kita melihat contohnya lah. Contoh yang baik, walaupun kurang baik dari segi amalan, tapi contoh yang baik dari segi akademik, iaitu kerajaan Malaysia. Sejak berdekat lagi tahun 80-an, 90-an, sejak adanya Bank Islam ini, telah mengeluarkan 2 sijil pembandaraan negara. Negara juga mengeluarkan bond, tapi tak nama bond, di nama GII ataupun MGI, Malaysian Government Investment, dengan GII, Government Islamic Instrument, iaitu pertamanya yang patuh syariah, pertamanya tidak patuh syariah atau MGI, yang keduanya adalah yang patuh syariah, GII. Jumlah yang syariah tak banyak, tak besar sebab ada masalahnya, saya akan bincang nanti mungkin besok. Tetapi dari segi amalannya, interesting ya, dikeluarkan oleh pihak yang sama, kerajaan Malaysia. Risiko yang sama, rating yang sama, kokotai yang sama, GDP yang sama, mata wang yang sama, ekonomi yang sama, tetapi kadar
kadar kos kepada MGI iaitu Treasury Bill yang konvensional lebih murah kepada kerajaan untuk mereka membayar berbanding dengan GII iaitu yang patuh syariah, iaitu kosnya lebih tinggi. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dalam pasaran orang lebih suka melabur dalam MGI kerana ada kecairan. Bila ada kecairan, kosnya lebih murah kepada pengeluar sukuk tersebut. Berbeza dengan GII ini bukan tak baik. Patuh syariah, kerajaan yang sama, risiko yang sama, rating yang sama kerana tidak berlaku kecairan dalam pasaran melibatkan GII kerana kebanyakan orang membeli dan menyimpan, mereka tidak menjual. Tidak salah mereka, sebab itu saya kata contoh ni contoh yang bukan mana baik tidak baik, tapi dari segi amalannya bila tiap jual tak cair, kosnya meningkat kepada pengeluar. Itu pada kerajaan Malaysia 2-3 basis point lebih sedikit. Jadi itu ilmu kecairan, lebih banyak kita cair. Kita juga manusia begitu. Kalau otak kita ni otak yang cair, kita manusia yang lebih mudah menyerap ilmu, bukan kita menyerap emosi, menyerap sensasi, kita tolak ilmu, kita tidak jadi orang baik. Jadi orang yang baik cair dari segi pemikiran kita, tidak beku, tidak kaku, tidak ada stigma yang tertentu. Kecairan itu adalah satu benda yang dinamik dalam kehidupan kita. Imam Syafi'i sebutkan orang yang contohnya lah orang yang banyak berjalan, yang banyak travel, yang banyak berjumpa orang, berbagai-bagai keadaan dan masyarakat adalah seperti air yang mengalir. Apa maknanya? Air yang mengalir tidak ada kotoran, tidak ada bau, tidak ada nyamuk Aedes, tidak ada penyakit kerana air itu mengalir. Tapi air parit yang tersekat, yang busuk, berbagai-bagai penyakit ada di dalam parit tersebut. Jadi kecairan ada satu equity. This is my statement. The liquidity as an equity dalam konteks kehidupan kita pada hari ini. Alhamdulillah, Sabri mengatakan emas. Emas juga satu perkara yang menarik kerana emas itu aset yang paling cair di atas muka bumi ini. Tidak ada melainkan mata wang lah. Mata wang itu paling cair lah. Tapi mata wang ada risiko, kadang-kadang dia punya nilai dia turun berdasarkan keadaan ekonomi dan sebagainya. Tapi mata emas dia tidak terpengaruh dengan ekonomi tempatan. Dia akan terpengaruh dengan ekonomi dunia. Jadi emas dari segi teorinya adalah aset yang paling cair, yang paling terbaik yang ada dalam muka bumi ini. Bukan kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan di dalam perut muka bumi. Sebab itu Allah ni, ilmu Allah cukup hebat. Dia akan menjadikan satu perkara yang memang top of the top. Jadi emas tu satu aset pencair yang menjadi kegemaran dan juga minat ramai orang sebab itu kecairannya tinggi dalam pasaran. Jadi malangnya pada hari ini nak cerita tentang politik perbankan dunia, mereka Amerika Syarikat khususnya masih tidak mengiktiraf emas sebagai satu aset pencair yang berkualiti tinggi. Namanya high quality liquid asset. Iaitu bila bank untuk mereka patuh kepada rasio kecairan, mereka kena membeli aset yang cair seperti suku, bond, sijil-sijil pembadaraan iaitu daripada kerajaan ataupun daripada Amerika Syarikat dipanggil Treasury Bill. Mereka nak majukan Treasury Bill Amerika, mereka tak iktiraf kedudukan emas sebagai aset cair yang berkualiti tinggi. Namanya High Quality Liquid Asset, HQLA. Malangnya itu yang berlaku di dunia ini, sedangkan emas itu aset yang paling cair, yang sepatutnya dimasukkan dalam kategori patuh kecairan dari segi undang-undang semasa. Walaupun emas ada masalahnya, iaitu kata pakar-pakar ekonomi dan juga kewangan, emas itu masalahnya adalah kadang-kadang dia boleh volatile, boleh naik turun tu cepat sangat. Jadi takut akan menyebabkan kerugian kepada bank. Jadi ada isu yang perlu dibincangkan. Mungkin bagi saya sebagai pengkaji dalam HQLA, saya ada banyak buat kajian dan bentangan kertas kerja di perangkat antarabangsa. Saya mengatakan mungkin emas boleh jadikan aset pencair, tapi bukan semuanya. Mungkin certain ratio untuk menyerap konsep kecairan, tapi emas juga ada masalah iaitu dia panggil high volatility, iaitu naik turunnya terlalu tinggi dari masa ke semasa. Jadi perlu diimbangkan antara kewajaran dan juga risiko yang munasabah. Tapi emas adalah paling cair. Itu tak dapat dinafikan.
No one on this planet can deny the fact emas is the most liquid assets ever on this planet. Nur Afifah, faham cikgu, mungkin bekas pelajar saya ni kot. Syafiq, okay. Mak Sahil. Bagaimana konsep, soalan pada Hamzah, konsep crowdfunding yang memberikan pulangan berapa peratus untuk para peserta dalam proses crowdfunding tersebut? Saya perlu melihat dari segi terma dan syarat penyertaan dalam crowdfunding yang memberikan konsep ini. Kalau ia berdasarkan konsep tawaruk, iaitu seperti kita simpan di bank berdasarkan konsep murabahah tawaruk, tidak salah untuk memberikan pulangan berdasarkan ketetapan peratus tertentu kerana kita bukan melabur secara ikuti. Kita memberikan pembiayaan secara murabahah yang boleh ditetapkan keuntungannya daripada hari pertama. Jadi bergantung kepada terma crowdfunding. Ada crowdfunding bentuk equity, ada crowdfunding berbentuk debt hutang. Jadi mungkin termasuk dalam debt ini. Jadi saya perlu melihat, dan Dr. Hamzah juga perlu mengkaji sendiri. Banyak dari ilmu dah belajar ni dengan saya. Cari sendiri dan tanya soalan-soalan yang relevan dengan berbagai pihak. Saya tidak mahu semua datang kepada saya. Selepas ini, tuan-tuanlah yang menjadi orang yang bertanya, orang yang mengambil ilmu. Bila bertanya, semakin banyak ilmu. Kejayaan penting, ilmu juga, soalan juga ada sebahagian daripada ilmu, iaitu separuh daripada ilmu sebenarnya. Tanyalah dengan ilmu yang ada untuk sama-sama kita meningkatkan kefahaman kita. Mick and Zack, terima kasih, dan juga Alhamdulillah, saya pun terima kasih kepada tuan-tuan sekalian, dan juga Rahimah, terima kasih pencerahan Datuk. Jadi tidak ada soalan yang payah untuk saya hari ini, Alhamdulillah. Dan saya juga berdoa supaya tidak ada soalan yang payah, sebab banyak soalan yang sukar yang saya nak jawab. Saya kena berikan jawapan yang saya sebut tadi. Tuan-tuan dan puan-puan kena banyak bertanya soalan-soalan yang relevan kepada siapa sahaja yang datang jumpa tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan sudah mengikuti kuliah saya selama 12 minggu kurang lebih, atau minta 12 kali kurang lebih, tuan-tuan dan puan-puan sudah ada satu ilmu, satu keyakinan diri untuk bertanya basic question, kemudian soalan yang lebih canggih sikit dan lebih canggih lagi, untuk menjadi seorang yang faham agama, faham ilmu kewangan, dan faham perwatakan dan personaliti diri sendiri. Ingat, jangan lebihkan emosi, jangan lebihkan sensasi, lebihkan ilmu dan lebihkan skill kemahiran dalam kita memahami cara tindak tanduk dan perwatakan keuangan kita. InsyaAllah setakat itu sahaja pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada hari yang besok, jam yang sama, jam 11 pagi. Minta maaf saya ambil masa lebih sikit, lebih daripada setengah jam untuk menjawab soalan-soalan dan juga mungkin berinteraksi dengan tuan-tuan dan puan-puan secara lebih dekat lagi. Terima kasih, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.